Okay, dah. Cantik dah. Okey, dah ada. Okey. So hari ini kalau ikut topik yang diberi kebetulan lah dengan kita punya sambutan Hari Kesihatan Persekitaran Sedunia yang kita sambut esok. So berbicara dengan Kak Laila sebelum ni, kita akan buat tajuk asalnya untuk food safety. Tetapi kita masukkan food safety tu di dalam kita punya konteks untuk sumbangan pengamal kesihatan persekitaran terhadap kesihatan manusia sejagat lah. Dan saya pun baru buat slide ni pagi tadi, jadi saya minta izin tuan punya channel lah untuk menggunakan logo channel kat situ. Sebab Memang memang khas dialu-alukan. ni. Kalau boleh semua orang boleh buat macam ni. Okey, so kalau ikut esok memang kita punya orang kata agenda paling besar lah untuk kami semua di bidang kesihatan persekitaran ni. Sebab bukan sahaja kita tapi seluruh dunia akan sambut. So tahun ni pula kita punya tema ialah Prioritizing Environmental Health for Healthier Community in Global Recovery. Sebab tahun ni kita dah mula bercakap tentang pasca COVID-19. Kita dah mula orang kata bergerak ke arah, kalau dah sebelum kita pandemik dengan COVID, kita dah mula terpaksa hidup bersama COVID dan kita dah mula bergerak dalam satu orang kata satu istilah baru, endemik pula. So bila endemik ni sebenarnya dia sama je lah macam denggi, dia sama je macam beberapa penyakit lain yang kita dah ada dah di Malaysia. Sebab dulu masa awal-awal dia pandemik, lepas tu kita terpaksa hidup dah bersama dia. Jadi nak tak nak untuk COVID pun sama, kita akan hidup bersama-sama. Sama-sama kita nak recover balik kita punya pencapaian, kita punya kehidupan sebolehnya ke arah normal semula. Okey, jadi esoklah kita akan ni. Dan kalau bagi mungkin juga penonton-penonton di YouTube channel ni nanti yang ada terlibat dengan Radio Amato, alhamdulillah kita beberapa hari lepas kita dah dapat juga kebenaran untuk menggunakan call sign 9 Whiskey Eco Hotel Delta 21. Okey, ini untuk khas untuk ni, sebab tahun ni kita cuba untuk memperkenalkan bidang kesihatan persekitaran ni bukan saja secara offline, secara online dan juga melalui frekuensi radio. Okey, sedikitlah mengenai latar belakang saya. Bagaimana Puan Laila dah sebut tadi, saya merupakan pegawai kesihatan persekitaran di Pusat Penyelidikan Penyakit Tidak Berjangkit Institut Kesihatan Umum, Kementerian Kesihatan. Sebelum ni saya merupakan penolong pegawai kesihatan persekitaran di 3 buah pejabat kesihatan daerah, Johor Bahru pada 2009, pejabat kesihatan daerah Marang pada 2015 dan juga pejabat kesihatan daerah Dungun 2018 hingga 2020. Jadi baru je dinaikkan pangkat, alhamdulillah, ke pegawai kesihatan persekitaran lah di Institut Kesihatan Umum. Saya merupakan ahli kepada Gabungan Persatuan Kesihatan Environment Malaysia, Kesatuan Inspektor Kesihatan Semenanjung Malaysia dan juga Persatuan Pegawai Kesihatan Persekitaran Malaysia. Okey, jadi untuk pendidikan Puan Laila pun dah sebut tadi, jadi saya tak perlu sebutkan lagi. Okey, jadi untuk kesihatan persekitaran sebenarnya kalau ikut dari segi tafsiran dia terlalu luas. Okey. Daripada NIHA, daripada APHA sendiri yang ada pada skrin saya ialah apa saja yang berada di persekitaran kita, bukan sahaja alam sekitar, tapi di persekitaran kita yang mempunyai satu ancaman atau memberikan ancaman kepada kesihatan, itu adalah sesuatu yang menjadi concern ataupun menjadi perhatian kepada pengamal bidang kesihatan persekitaran. Okey, jadi macam tahun ni kita kalau ikut diwar-warkan di dalam akhbar bahawa bermula daripada COVID tahun lepas, barulah nampak rupanya inspektor kesihatan inilah bidang kerja dia, ataupun inilah pegawai kesihatan persekitaran punya kerja, penolong pegawai kesihatan persekitaran punya kerja, baru nampak di peringkat-peringkat global, di peringkat nasional. Sebenarnya kita dah agak lama dah berada di dalam bidang ataupun di dalam masyarakat sebenarnya, cuma orang mungkin tak kenal, tak perasan. Okey, sebab kalau ikut kita ada staff di bahagian ataupun ada pengamal yang berada di bidang kerajaan, di sektor kerajaan, ada juga pengamal berada di sektor swasta. Okey, jadi apa yang macam saya sebut tadi, apa sahaja di persekitaran kita, itulah yang kita punya concern, yang orang kata once dia boleh memberikan impact pada kesihatan, jadi kita akan look forward lah. Okey. Okey, ini sedikit sejarah
kejayaan kesihatan persekitaran di Malaysia lah. Kalau ikut dia dah bermula daripada tahun 1870 lagi, sejak imperial ataupun zaman-zaman kolonial lah. Kolonial British dulu dah masuk, dia dah memperkenalkan sanitary board. Waktu tu mungkin orang kata tak dia lah famous sangat sampai sekarang. Macam sekarang ni, maknanya dia masuk melalui Dewan Bandaraya, Majlis dan sebagainya. Okey, 1960-an kita dah perkenalkan ada sanitary inspector, town board inspector. Ada juga pada tahun 70-an lebih kita dah mula dengan nama Merenew Kesihatan. Okey. Jadi sebenarnya bidang-bidang ni ialah bidang-bidang yang hampir sama. Okey, ada satu lagi kalau ikut ada Food Safety Inspector. Nama penjawatan, tetapi pada tahun 1980-an dia dah bermula dengan nama Public Health Inspector ataupun Inspektor Kesihatan. Dan gelaran ini dikenali sehinggalah pada tahun 2002 untuk Kementerian Kesihatan dia upgrade lagi penjawatan ini sebab kita nak selaraskan dengan seluruh dunia punya environmental health punya profession. So kita wujudkan penolong pegawai kesihatan persekitaran. Sebenarnya orang yang sama, inspektor kesihatan, penolong pegawai kesihatan persekitaran, dan sekarang ni ada juga satu lagi ialah pegawai kesihatan persekitaran adalah jawatan yang sama, profession yang sama. Dan selain pada kami di peringkat inspektor kesihatan ni, kita juga dibantu oleh pembantu kesihatan awam, pembantu am dan juga pemandu lah. 2 orang pegawai kita tadi. So ini salah satu lagi paparan yang ada. Okey, kalau kita lihat dipaparkan ini, saya petik daripada laman web NIHA. Okey, berkaitan dengan udara. Bagaimana kami menyumbang kepada udara yang bersih. Yang pertama ialah kita buat penyiasatan ataupun penilaian, monitoring kita sendiri. Bukan kita sendirilah, monitoring. Dan daripada monitoring itu kita keluarkan result-result ataupun apa-apa saja indikator yang menunjukkan sama ada kita ni udara di sekitar kita orang kata sihat untuk kita hirup, ataupun kita perlu buat sesuatu untuk prevent penyakit daripada masuk ke dalam badan melalui saluran udara. Itu contohnya. So kalau ikut ada beberapa list kat situ, cuma saya tak sebut satu persatu. Kita lihat gambar je lah. Okey. Ini antara sumbangan-sumbangan yang pernah ada ataupun yang memang orang kata sedang berlangsung di seluruh, bukan sahaja di Malaysia tapi seluruh dunia, bidang-bidang pengamal apa yang dibuat oleh pengamal-pengamal kesihatan persekitaran. Antaranya kalau kita lihat gambar yang atas tadi berkenaan dengan food safety. Ini memang bidang yang berkait dengan Puan Rela sendirilah. Okey. Inilah kerja kami. Memang kalau ikut dari segi orang ataupun pengusaha-pengusaha premis makanan agak tak suka, tapi kita akan buat spot check untuk pastikan kebersihan, untuk pastikan keselamatan dan juga sekarang ni untuk pastikan kualiti makanan yang disediakan. Okey, sebagai contoh kita tak nak orang yang pengusaha makanan yang menyediakan makanan dengan harga yang standard, contohnya standard antarabangsa lah, kita kata hotel 5 bintang punya harga, tetapi menggunakan bahan-bahan yang low class ataupun yang tidak berkualiti. Jadi kita akan pantau juga perkara itu di premis-premis makanan. Okay. Kalau kita lihat yang kedua sekarang ni famous ataupun terlalu terlihat sekarang ni di pintu-pintu masuk, rakan-rakan kita, rakan-rakan kami yang buat persaringan kesihatan. Okay. Dan juga kalau kita lihat satu lagi berkaitan dengan perhotelan, sebenarnya kita ada juga satu bidang tapi kebanyakannya ini dikolabori oleh pengamal kesihatan persekitaran di peringkat PBT, Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan. Mereka buat analisa ataupun buat pemantauan dari segi kualiti air kolam, kolam renang, kolam awam dan sebagainya. Okey. Dan selain pada itu, ini gambar saya zaman muda dulu lah, 10 tahun dulu punya gambar. Ini saya baru saja turun daripada kapal, kita buat pemeriksaan sanitasi kapal. Okey, ini zaman saya praktikal dulu. Kalau kita lihat di atas meja ni sebenarnya ada satu alat kita panggil lux meter. Okey, so ini kita buat saya sedang melihat ataupun menilai tahap pencahayaan dalam sebuah kelas di waktu ini di sekolah lah. Okey, kita ada juga gambar ni penguasaan waktu ni ialah penguasaan larangan merokok di kedai makan lah peringkat awal dulu. Okey, saya rasa cukup sekadar itu dulu saya punya penerangan berkenaan dengan kesihatan secara surface-nya. Jadi saya rasa mungkin kalau ada
apa-apa yang nak ditanya mungkin kita boleh berkongsi ni lah dalam tempoh beberapa minit yang ada lagi ni. Okey, kalau ada mungkin student UiTM yang perlukan slide ni apa, boleh hubungi saya melalui email yang dipaparkan lah, pkv.muhammadrazi@gmail.com. Saya rasa cukup sekadar itu. Kalau mungkin saya ada tertinggal poin-poin penting yang Puan Laila sendiri nak minta saya highlightkan, boleh diketengahkan balik. Okey, itu saja, terima kasih. Ya, sama-sama. Allah, baguslah. Ringkas dan padat ya Cik Rohaizi kita. Kak Laila tadi very impressed. In fact ada sedikit kekecewaan mungkin sebab ada ramai yang tak dapat join kerana mereka sedang menjalankan praktikal sekarang di industri ya. Tapi apa pun saya akan cuba merekod dan memang dah cuba rekod dah pun, akan cuba berkongsi rakaman ni kepada yang lain. Cuma saya tadi terperasan bila dikatakan sepaham Kak Laila lah ya, dulu kita sebut inspektor kesihatan kan. Lepas tu Cik Rohaizi kata penolong ke pegawai kesihatan persekitaran, betul tak? Itu general dia pakai kan. Jadi bila dah naik macam Cik Rohaizi ni jadi pegawai pula, jadi tak panggil inspektor dah lah. Okey, kalau ikut nama inspektor kesihatan tu nama lama lah. Kalau ikut dalam kita punya documentation ataupun undang-undang sekarang ni pun dah disebut sama ada penolong pegawai kesihatan persekitaran ataupun pegawai kesihatan persekitaran. Cuma kalau macam saya memperkenalkan diri pun kepada masyarakat, biasa saya akan masih lagi menggunakan terma inspektor kesihatan. Sebab itu orang kata lebih senang orang ingat. Bila saya waktu awal-awal orang kata bukan kerja, nak masuk ke diploma kesihatan persekitaran tu, sebelum masuk ke latihan separa perubatan di bawah SPA sendiri pun, bila kita sebut nama jawatan ni pun kita macam tersasul persekitaran tu. Jadi biasanya memang kita kenalkan diri sebagai IK ataupun inspektor kesihatan ataupun mungkin PHI lah, Public Health Inspector. Tetapi itu adalah nama lama. Nama terkini ialah penolong pegawai kesihatan persekitaran dan juga pegawai kesihatan persekitaran. Ya. Satu lagi yang menarik minat saya, tadi katakan hotel ada penggunaan barang maknanya low quality lah, the use of low quality product. I don't mind if some of you want to ask in English, I don't mind because as far as I'm concerned, regarding to this term yang dikatakan penggunaan barang tidak berkualiti ataupun sebagainya, we call it as food adulteration. Kita gunakan dalam food safety itu sendiri. And in fact banyak benar saya nak tanya, sebab kalau ikut dari segi bencana daripada untuk makanan tu sendiri, kita ada bencana biologinya, fizikalnya, kimianya, dan in fact ada radioaktif, dan the other one is food allergen. Ya, betul. Ya. So saya tahu 5 je lah. Aku tahulah Cik Rohaizi kata nak lebih daripada tu. So sebagai seorang pensyarah dalam bidang food safety, saya nak minta lah Cik Rohaizi tolong at least sedikit macam glance on all the 5 yang dan mengikut pengalaman Cik Rohaizi, ada pengalaman mengenai terjumpanya bahan kimia yang sangat bahaya ke dalam dekat farm sendiri. Sebab saya percaya from the farm to the table, which means kalau saya punya food chain tak bermula dekat cooking itself, ataupun saya punya food chain akan bermula di ladang. Sebab dulu kalau di US 1948, masa tu saya ingat sangat pasal itu tahun kelahiran mak saya, ada satu syarikat yang menjual peanut butter. This peanut butter had been contaminated with salmonella. Kalau kita fikir, kita yang orang-orang yang biasa-biasa ni, bila salmonella ayam. Lepas tu peanut butter, macam mana pula boleh masuk? Jadi saya punya penerangan kepada student is at the farm level, sebab kacang tanah tu duduk dalam tanah, jadi najis apa-apa haiwan yang digunakan tu mengandungi salmonella, and that is affected. Yang the worst part is, saya tak ingat nama syarikat, tapi syarikat ini telah bankrupt hanya disebabkan oleh penemuan salmonella tu. So, dari segi kesihatan sejagat, saya nak sangat minta tolong Cik Rohaizi kita lah. Okey, saya sebenarnya agak termiss untuk 30 saat ke akhir ni yang Puan Laila sebut, sebab dia tiba-tiba stack saya punya ni.
Boleh ulang balik untuk soalan yang sejagat apa benda tadi? Dia maknanya macam mana ancaman keselamatan, especially yang macam kes peanut butter tadilah, ya, salmonella yang infect dia, dan macam mana dia boleh mempengaruhi pula dari segi, yelah of course orang yang akan makan peanut butter tu sakit, keracunan, maybe kalau dah teruk boleh menyebabkan kematian dan sebagainya. Jadi saya nak bawa, maknanya menyorot daripada macam mana you all IKU di penolong pegawai dan persekitaran ni ataupun health inspector ni nak make sure kami punya kebajikan ni terjaga in term of food safety, kerana benda-benda contamination yang 5 ni lah. Okay. So kalau kita lihat pada macam tadi Puan Laila dah sebut berkenaan dengan dari segi production, dari segi farm. Kita start dengan table dulu. Okay, saya akan start dengan table dulu dan kita akan bawa ke ni. Okay, kalau kita lihat kesan daripada makanan yang tidak sihat ataupun makanan yang tidak selamat ni, yang pertama tadi dari segi salmonella. Salmonella of course dia toxin. Okay, so dia boleh menyebabkan orang kata kesan yang acute. Maknanya makan tak berapa lama akan terus timbul kesan. Tetapi kita perlu ingat juga apa yang saja yang kita masukkan dalam badan boleh memberi kesan yang kronik. Contohnya kanser. Okay, sebab ada yang setengah, ada yang kanser, ada yang melibatkan mungkin mental, kita punya brain damage dan sebagainya. Sebab tak silap saya ada juga kes-kes yang berkenaan dengan keracunan mercury. So mercury macam Minamata punya kes di Jepun dulu. Okay. Yes. So mercury kan. Jadi perkara-perkara ini memang dia serve as food to human. Okay, serve as food. Tetapi kesan dia tu mungkin pada waktu Minamata punya kes dulu kita dapat lihat kesan dia bukan saja dia ada kesan berpanjangan. Sebab itulah di peringkat orang kata kita punya food safety sendiri, kami di peringkat pengamal kesihatan pesaran akan buat pemeriksaan tu bukan saja di peringkat akhir, di peringkat dah nak orang kata dah nak serve makanan, tapi kita akan terus sehinggalah kepada production. Dan mungkin bukan kami sajalah, okey, di peringkat industri sendiri sebenarnya sudah ada pun bidang-bidang tertentu seperti mana sebagaimana contohnya food technologies, food safety officers sendiri yang mereka akan buat penilaian. Cuma kami akan di peringkat kerajaan akan masuk dan audit balik sama ada penilaian yang dibuat adalah betul atau tidak. Okay, sebab kita tahu industri kadang-kadang bila dah penemuan tertentu orang kata mungkin menyebabkan ancaman pada kesihatan, mungkin juga akan ada keterangan-keterangan dari segi yang cuba dimanipulasi supaya ia tidak menyebabkan impact pada kesihatan. Okay, kalau kita lihat dulu ada satu kes berkenaan dengan, saya rasa di Amerika, berkenaan dengan air sungai yang dicemari oleh, saya tak ingat apa bahan kimia dia, tapi bahan kimia ni tak silap saya berkaitan dengan kita punya bukan makanan tetapi utensil ataupun periuk. Okay, periuk yang dihasilkan oleh kilang ini menggunakan bahan yang dihasilkan daripada satu bahan lah yang chemical punya. So bila dihasilkan, bila orang masak, impact kesihatan tu berlaku bukan pada makanan tu saja, tapi sebabkan dia dah ambil daripada periuk tu makan, dihidangkan daripada periuk tu. Okay, dan benda tu boleh impact kepada kita punya otak pada waktu tu. Okay, jadi kes ni sebenarnya kes yang agak famous, saya tak ingat dia punya bahan. Cuma kalau siapa-siapa yang berminat boleh search satu cerita daripada Hollywood lah, lakonan Mark Ruffalo, bertajuk Blackwater. Blackwater? Ya, Blackwater. Blackwater ni menceritakan tentang Mark Ruffalo ni, dia sebenarnya wartawan. Dia wartawan yang orang kata dicari oleh beberapa orang kampung asal dia lah. Di Amerika waktu tu, orang kampung asal dia bercerita tentang ternakan mereka yang makin lama makin mati dan mereka sendiri mengalami kanser. So dia syak daripada air sungai. Jadi air sungai ni orang kata telah dicemari dengan produk-produk yang disediakan untuk menyediakan periuk tadi. Saya tak ingat nama periuk ni lah, tapi kalau kita boleh search sebenarnya memang ada. Okay, dan daripada sinilah orang kata kes ni berlangsung bertahun dah, berpuluh tahun. It's a very big case kalau macam tu. So
boleh saya mencelah Produk sekali ini lagi, macam Cik Ruhazi kata, it's not the food tapi bahan or material untuk buat ya, periuk itself, ya, betul tak? Comes from that ya. sungai lah, river. Tapi Okay. bukan bahan tu berdasar dari river. Bahan yang orang kata effluent tu dicemarkan kepada sungai, dan Okay. sungai tercemar, ternakan pula makan ataupun minum air daripada sungai tu. So ternakan tu ada efek, bila kita makan pula daging ternakan tersebut, kita pula dapat efek. Itu dari segi chemical. Okay, sebab tadi Puan Laila dah sebut tentang dari segi orang kata microorganism. Okay, dari segi salmonella. Ini dari segi untuk ni pula. Dan kalau kita lihat pada kejadian gempa bumi di Jepun yang melibatkan reaktor nuklear Daiichi, tak silap saya, pada beberapa tahun yang lepas. Pada waktu itu saya berada di pintu masuk negara, dan kami memang dapat arahan untuk mana-mana makanan yang datang daripada Jepun untuk kita buat pemantauan. Dan memang kita waktu tu kita memang hantar kita punya sampel lah kepada pihak tak silap saya AELB, agensi, kita punya agensi nuklear lah, atomic board kita, untuk buat penilaian kita punya ni. Maknanya kita memang menjaga betul-betul kita punya supaya tak masuk. Tetapi itu dari segi orang kata mungkin dari segi laut, dari segi darat pun kita buat. Kalau kita lihat di kita punya sahabat-sahabat saya di pintu-pintu masuk darat di belah-belah Thailand, di belah-belah Singapura, bersepadan lah dengan Singapura dan Thailand, memang kita akan segala makanan yang masuk kita akan cuba lihat dulu dia punya risiko, yang perlu kita akan ambil sampel, yang perlu kita akan tahan. Dan mungkin juga ada makanan-makanan tertentu yang kita terpaksa sampai je pintu masuk kita terus reject, keluar balik. Masya Allah, besarnya peranan pengamal kesihatan persekitaran rupanya ya, daripada pintu masuk tu dah alert dah ya? Ya, kita dah alert. Sama jugalah yang macam untuk farming di ladang-ladang pun memang kita ada buat pemantauan. Okay. Jadi kalau ikut senang cerita di bawah kita punya Akta Makanan tu sendiri, Akta Makanan 1983 tu, kuasa untuk seorang pegawai berkuasa atau pegawai berkuasa dalam akta tu sendiri memang dinyatakanlah penolong pegawai kesetaraan tu di bawah Seksyen 3 tak salah saya. Okey, yang itu memang daripada farm sehinggalah ke table. Okey, dan di bawah pula akta, contohnya akta kawalan penyakit, akta pencegahan dan pengawalan penyakit berjangkit yang kita tengah kuasakan yang COVID sekarang ni, tapi akta yang sama juga bila berlaku food poisoning contohnya. Kita akan gunakan akta di bawah 342 ni untuk buat siasatan pula dari mana punca-punca keracunan dan sebagainya. Sebab kita contohlah bila ada sekolah yang ada report ramai yang keracunan makanan, biasa institusi lah. Okay? Cuma selain daripada institusi, kalau kita lihat peranan kami macam rakan-rakan saya berada di negeri Terengganu ni sendiri, kita baru tahun lepas kita pernah ada kes keracunan yang melibatkan orang kata non-point source. Kita tak jumpa source tu di setempat, tapi source ni merebak. Okey, kejadian dia melibatkan satu produk makanan, tak salah saya waktu tu ialah apam buih kita panggil. Yang yang macam jelly sikit, lepas tu dia tuang kuah santan. Puding buih ke apam buih? Puding buih. Puding buih, sorry. Puding buih. Okey, puding buih. Okey. So, kalau kita di peringkat macam institusi sekolah ke apa, kita senang, kita dah tahu okey makanan ni ialah supplied by food handler yang di sekolah tu, di kantin tu sendiri. Tapi ini di report, kita dapat report ni ialah daripada orang awam di beberapa buah klinik, termasuk klinik swasta, klinik kerajaan. Jadi bila kita point, kita tanya dia sakit di beberapa tempat di dalam kawasan kita lah. Saya cerita kawasan Dungun lah saya ambil. Okey. Dan kawasan Dungun ni bukan setempat, ada di Dungun, ada di Sura, ada di sekitar-sekitar kawasan ni. So bila kita buat tracing, rakan-rakan kita yang buat tracing, yang buat pencarian sumber tu, last kali kita jumpa produk ini dihasilkan di rumah dalam keadaan tidak hygiene. Oh, di rumah ya? Ya, memang dia buat di rumah. Tapi dia dah edar pada ramai penggerai. So dia hantar dekat penggerai dekat Paka sikit, contohlah dekat Paka sikit, dekat Sura sikit. So bila ramai orang beli, dan pada waktu tu pula bulan Ramadan, kita dapat notification tu pun selepas orang kata selepas sahur, esoknya bila dah ada dah
orang dah start ni, maknanya kita terpaksa mencari dan alhamdulillah kita jumpa source tu. Very good. Dan memang kita terpaksa lah, memang kita ambush hingga ke dapur dia lah. Sebab kita buat walaupun dia kata dia memang rumah, tetapi disebabkan dia dah menghasilkan satu produk untuk orang ramai. Walaupun ni, jadi memang kita terpaksa juga buat inspection di dapur rumah dia sendiri. Dan memang dapur rumah dia itulah yang digunakan sebagai tempat untuk masak semua sekali. Dan kalau kita lihat sekarang ni di peringkat orang kata zaman pandemik COVID kita ni, memang ramai sangat homemade. Banyak sangat homemade punya meal disediakan. Kita tak ada masalah tentang tu, cuma kita berharap bila mereka buat di rumah, buatlah sebagaimana macam saya pernah beri ceramah di UiTM dulu pun, buatlah sebagaimana kita nak hidangkan pada ahli keluarga kita makan, yang kita nak pastikan bahawa makanan tu bersih dan memang insya-Allah orang kata selamat lah bila masuk dalam badan tu, tak adalah jadi kanser ke dan sebagainya. Sebab tu bila saya sebut tadi tentang harga yang hotel 5 bintang tapi menggunakan bahan-bahan yang orang kata low class, bukan apa, low class ni kita bimbang dari segi jaminan dia punya keselamatan. Okey, sebab ada bahan-bahan tertentu yang dibuat tanpa orang kata satu kawalan kebersihan, satu lagi dari segi kawalan tentang apa chemical yang digunakan dan sebagainya. Kalau kita pernah dengar, macam saya dulu pada tahun 2007-2008, waktu saya praktikal. Pada waktu tu kami dipanggil lah, walaupun kami praktikal di Pejabat Kesihatan Daerah Seremban waktu tu, pada hujung minggu kami dipanggil untuk membantu kita punya pengamal kesihatan persediaan, pegawai kesihatan persediaan di Pejabat Kesihatan Seremban. Waktu tu bukan Seremban je lah, tapi seluruh Malaysia. Benda yang sama, untuk kita jejaki